kawasan dinding yang agak tinggi. Tinggi ni adalah kawasan bersebelahan ini terdapatnya kalau kita boleh melihat daripada dalam. Sekarang ni tak boleh dilihat. Sebab apa? Dekat kawasan ini terdapatnya satu makam yang dinamakan sebagai makam Abdullah bin Abbas dan juga 10 orang syuhada yang berperang di dalam peperangan Hunain ataupun juga dipanggil sebagai Hawazin. Yang mana orang-orang bukan Islam yang menarik orang-orang daripada yang mereka setelah peperangan mereka, iaitu seramai 10 orang syuhada yang berada di sini, iaitu syuhada Islam, yang mana mereka telah menarik orang-orang yang bukan Islam, telah menarik mereka naik atas sehingga mereka terbunuh di dalam peperangan tersebut. Jadi saya nak ceritakan mengenai apakah sebenarnya ataupun siapakah Abdullah bin Abbas ini. Abdullah bin Abbas ini adalah seorang sepupu Nabi yang saya katakan tadi, dan juga dia juga adalah seorang yang meriwayatkan hadis yang paling banyak. Kalau kita sampai dekat kita tu berapa? Sampai dekat kita tu 1000 lebih saja para jemaah. Yang tak sampai dekat kita tak tahu. Yang mana kalau kita di antara 5 orang, antaranya adalah Imam Bukhari, Abu Hurairah dan sebagainya, dan kemudian sehingga yang kelima adalah Abdullah bin Abbas. Yang mana kalau kita tengok bagaimana dia, sebab apa dia boleh dapat hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil dia memang rapat dengan Nabi. Rapat-rapat sangat-sangat rapat dengan Nabi, sehingga kan pernah suatu malam dia duduk rumah Nabi. Yang mana pada ketika itu Rasul dia duduk rumah Nabi dan juga isteri Nabi, iaitu namanya adalah Maimunah. Dia duduk sekejap dan kemudian dia tidur rumah tu, dan kemudian nak katakan dia nak ikut cara Nabi, sehingga kan dia menyuruh dia bangun lebih awal sebelum baginda Nabi SAW bangun. Untuk apa? Solat tahajud terlebih dahulu. Dia bangun sebelum Nabi, kemudian dia ambil satu bekas air. Dan kemudian bila mana dia ambil satu bekas air dan kemudian bila Nabi bangun, Nabi terkejut. Kenapa Abdullah bin Abbas ni bangun dulu? Awal sangat bangun, dia dah lah kecil saja. Dia kecil saja. Kemudian dia bawa satu bekas air dibagi kat Nabi. Untuk apa para jemaah? Untuk berikan Nabi SAW untuk berwuduk. Sebab apa? Dia nak melihat bagaimanakah Nabi SAW berwuduk. Lepas tu diikut satu-satu cara Nabi SAW, kehidupan Nabi bagaimana. Kemudian Rasulullah solat tahajud Nabi. Bila Nabi SAW melakukan solat tahajud bersama dengan isterinya Maimunah, kemudian dia ajaklah siapa? Abdullah bin Abbas untuk solat. Dan kemudian bila mana Rasulullah nak melakukan solat, Rasulullah ni meletakkan Abdullah bin Abbas ni bersebelahan dengan siapa? Baginda Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Abbas kebelakangkan sedikit badannya. Sebab apa? Dia tidak mahu menyamakan ratakan dia bersama dengan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah tarik balik dia ke hadapan untuk bersebelahan dengan Nabi, sehingga kan Abdullah bin Abbas ini kebelakangkan sedikit lagi badannya. Sebab apa? Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, sebab apa kamu nak kebelakangkan badan kamu, sedangkan aku letak kamu sebelah aku ini, wahai Abdullah bin Abbas. Kemudian apa yang dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas ni? Wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu adalah Rasul. Aku nak melihat, aku duduk di belakang, aku boleh melihat bagaimana kamu melakukan solat kamu. Sebagaimana kita perlu melakukan solat, sebagaimana Nabi melakukan solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah sebagaimana aku melakukan solat. Sebab itulah Abdullah bin Abbas ni membelakangkan dirinya. Dan kemudian apa yang dikatakan, mana mungkin aku sama ratakan aku sama dengan kamu wahai Rasulullah, sedangkan kamu adalah Rasul. Jadi sebab itulah belakangkan sedikit. Sebab itulah setiap apa yang Nabi SAW lakukan sama persis, ataupun setiap apa yang Abdullah bin Abbas lakukan sama persis bagaimana Nabi SAW. Sehingga kan para sahabat ni menggelarkan Abdullah bin Abbas ini adalah apa para jemaah? Adalah bayang-bayang baginda Nabi SAW. Dan pada suatu ketika Abdullah bin Abbas ini, sebab dia meriwayatkan hadis yang terlalu banyak, sehingga kan bila dia dah umur 17 tahun, Umar Al-Khattab apabila berada dekat kawasan kota Mekah Al-Mukarramah, dia mengajak untuk Abdullah bin Abbas ini untuk bersama-sama di dalam musyawarah, majlis musyawarah. Kalau kita dekat sekarang ni adalah majlis fatwa lah. Majlis fatwa, majlis musyawarah, sehingga kan sahabat-sahabat yang lain mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa kamu nak ajak Abdullah bin Abbas ini masuk ke dalam majlis musyawarah kita sedangkan dia masih muda? Kemudian apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, dikatakan oleh Umar Al-Khattab, sesungguhnya dia lebih tahu daripada ataupun lebih alim daripada kamu wahai sahabat-sahabat. Sesungguhnya dia daripada kecil sehinggalah ke besar, dia ikut saja apa yang Nabi SAW lakukan ataupun perwatakan dia sama dengan Nabi. Dan kemudian dia lebih berilmu daripada kamu. Sebab itulah aku ajak dia untuk berada dekat sini.
Sebab apa? Nabi bagaimana Abdullah bin Abbas ini boleh jadi seperti ini? Sebab boleh dikatakan Abdullah bin Abbas ni adalah gila ilmu para jemaah. Dia sering membaca kitab ataupun belajar apa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah. Sebab itulah waktu muda, waktu dia kecil, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa apa para jemaah? Untuk Abdullah bin Abbas. Biasanya kalau kita doakan untuk anak-anak kecil apa? Biasanya seorang ustaz pegang kepala seorang anak kemudian membacakan Allahumma faqihu fiddin, betul tak? Wa 'allimhu ta'wil. Sesungguhnya itu yang didoakan oleh siapa? Rasulullah kepada seorang anak, kepada Abdullah bin Abbas. Sebab apa? Berikan dia memahami agamanya dan kemudian dia boleh menjadi ahli tafsir. Dia bukan sekadar ahli tafsir para jemaah, tapi dia menjadi ahli hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dekat kita 1000 betul. Tantang lebih daripada itu. Okay, insya-Allah para jemaah, dekat sini para jemaah semua boleh melakukan solat tahiyatul masjid dan solat duha. Para jemaah wanita boleh ambil wuduk dekat dalam ni. Belakang ni ada toilet lelaki wanita. Ini adalah buah peach. Kulitnya macam baldu sikit. Sikit. Ada rasa lembut. Ini dia taif. Dia taif. Mana taif? Kalau kita Cameron Highland, taif. Dia berada di tanah tinggi sikit. Jika musim sejuk dia sejuk. Kalau musim panas dia rasa panas juga. Azab Abdullah Fatani adalah seorang, orang kata adalah orang Fatani ataupun juga berasal daripada Fatani, ataupun juga biasanya orang lain panggil Fatani kan. Panggil Fatani. Mereka Syekh Daud ni belajar dekat sini. Asalnya kalau kita tengok Syekh Daud ni belajar dekat Aceh dulu. Lepas tu terus dia berubah kepada tempat lain sehingga ke tempat dia sendiri, dan kemudian dia akhiri belajarnya adalah kawasan mana? Kawasan Taif. Dan kemudian akhirnya dia dimakam dan dia wafatnya adalah di kawasan Taif dan diakhiri dengan kehidupannya berada di kawasan Taif. Ada yang mengatakan makamnya adalah di bahagian dalam dinding sebelah kiri para jemaah. Jadi insya-Allah para jemaah kita akan bergerak terus menuju ke, kita akan melalui di 2 buah masjid. Kita akan melalui ini sahaja. Kita tak boleh berhenti kat situ. Biasanya tidak ada tempat parking dekat situ. Kat sini kita tidak ada berhenti. Yang mana masjid itu tidak digunakan lagi, tapi ada kisah sejarah ataupun kisah sirah Nabi yang Nabi tinggalkan untuk kita memahami bahawa sejarah yang Nabi tinggal untuk diri kita, perjuangan Nabi. Yang mana saya sudah ceritakan daripada perjalanan awal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana setelah 10 kenabian Nabi ataupun menjadi seorang rasul, Nabi bergerak ke sini dan mengatakan Nabi merasakan bahawa orang-orang Taif ini dapat menerima Nabi dengan sebaik mungkin, iaitu menerima dakwah Nabi. Setelah orang-orang Mekah kebanyakannya menolak dakwah Nabi. Sebab itulah Rasulullah ini berfikir bahawa orang-orang Taif ini dapat menerima Nabi dan ingin berdakwah di kawasan Taif dan bersama, yang mana Rasulullah datang bersama dengan Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat dia. Kata anak angkat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan datang daripada arah yang kita lalu tadi. Bukan datang daripada kota Mekah, bukan dari perjalanan yang kita datang, tapi berjalan daripada sebuah perjalanan yang agak singkat. Perjalanannya lebih tidak sampai daripada 2 marhalah. Kalau perjalanan kita ni 2 marhalah para jemaah, tapi jalan lagi satu, dia ada 2 jalan untuk pergi ke Taif. Satu perjalanan daripada Al-Hada lah Nabi SAW mengikuti perjalanan daripada Al-Hada itu di kawasan perkampungan Bani Sa'ad. Nabi singgah dekat situ. Nabi datang dekat kota Taif ni lebih kurang dalam 10 hari. Tapi sekejap lagi saya ceritakan mengenai perkara apa yang terjadi ataupun perjalanan awal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dekat kota Taif, Nabi ini berjumpa terlebih dahulu dengan pembesar Taif yang juga dipanggil sebagai perkampungan dulu tak adalah panggil Taif, tapi panggilnya adalah Bustad atau Khafi, di manakah Nabi sallallahu ataupun perkampungan Thaqif ataupun perkampungan Thaqif orang kata. Mana bila mana Rasulullah sampai dekat kota Taif, Nabi berjumpa dengan pembesar dulu atas nasihat siapa? Atas nasihat
ibu susuan Nabi. Siapa nama ibu susuan Nabi? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah hanya kampungnya adalah sini, di perkampungan Bani Sa'ad. Sebab itulah Nabi bersinggah dulu dekat kawasan perkampungan Bani Sa'ad. Sekejap lagi saya cerita sebab kita tak nampak lalu. Jadi bila mana bila Halimatus Sa'diyah mengarahkan, nasihatkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pergilah kamu berjumpa pembesar terlebih dahulu. Bila mana kamu berjumpa pembesar, mudahlah kamu untuk menyampaikan dakwah kamu di kota Taif. Kemudian Rasulullah pergilah berjumpa dengan seorang ataupun 3 orang pembesar. 3 orang pembesar ini adalah boleh dikatakan sebagai ketua. Orang kata tempat kita adalah lebih kurang penghulu lah, orang kata ketua kampung lah, penghulu lah, macam tu. Bila mana Rasulullah berjumpa dengan mereka, yang mana Rasulullah berjumpa dekat mana? Dekat kawasan Masjid Qum. Yang mana tapi kita melalui terlebih dahulu dengan Masjid Adas terlebih dahulu. Dia akan melalui Masjid Adas dulu, kemudian baru Masjid Qum sebentar lagi. Yang mana Nabi SAW berjumpa dengan mereka, sehingga kan Nabi tidak mengatakan bahawa yang datang, yang diri ni adalah Nabi. Nabi tak mengaku pun dia Nabi. Nabi tak mengaku dia Rasul untuk sebarkan dakwah. Tapi Nabi hanya mengatakan bahawa kepada orang ketua ini, Hubaib, Adi dan Kahwadi, 3 orang. Yang mana Rasulullah mengatakan bahawa aku ingin sampai ke Taif dan menyebarkan hanya kebaikan saja di kota Taif. Kemudian bila mana Rasulullah berkata seperti itu kepada orang tersebut, orang tu mentah-mentah sahaja menolak. Sebab apa? Bila mentah-mentah sahaja menolak, pada ketika itu barulah Rasulullah mengakui yang mana dia adalah, ataupun bagi dia adalah seorang Nabi dan juga Rasul. Jadi sekejap, dia juga Rasul. Tanah sebenarnya adalah orang Mekah, tapi dia ada tanah dekat sini. Dia ada kebun dekat sini, ada tanah dekat sini, kat kawasan Adas tadi lah. Okey. Selepas ini kita akan pergi ke melalui di salah satu jalan. Melalui di salah satu jalan yang mana melalui sebuah masjid yang dinamakan sebagai Masjid Qum. Bila lalu kat sini barulah saya tahu nak cerita macam mana. Okey. Maknanya kata perjalanan Nabi adalah melalui arah sini. Okey. Di sebelahan kanan ini adalah sebuah masjid yang dinamakan sebagai Masjid Qum, dan ini adalah sebuah perkampungan yang dinamakan sebagai perkampungan Bani Taqif, ataupun juga dipanggil Bustan At-Taqafi. Di atas buah bukit itulah tempat terjadinya Nabi SAW. Di atas bukit itulah mana orang-orang Taif ataupun Bustan At-Taqafi itu ingin menolak kepada Nabi SAW, sehinggalah malaikat Jabal mengatakan, ataupun malaikat menjaga bukit mengatakan, wahai Rasulullah, malaikat menjaga bukit yang menahan batu tersebut daripada jatuh. Jadi bila mana Qum ini maksudnya adalah apa? Siku tau para jemaah. Sebab apa? Nabi SAW setelah dibaling batu oleh orang-orang mana? Orang-orang Taif pada ketika itu. Sebab apa? Mereka ni tiba-tiba nak balik kepada Nabi. Sebab diarahkan oleh pembesar Taif pada ketika itu dengan mengatakan, sekiranya aku mempercayai kamu, lebih baik aku mengoyak daripada kelambu Kaabah. Nak kata hina hanya Nabi SAW, ataupun nak kata hina, mereka menghina Nabi. Dan kemudian seorang lagi membesar, Adi nama dia, dan kemudian dia mengatakan bahawa sekiranya aku mempercayai kamu adalah seorang Rasul, maknanya kata lebih baik aku jadi seorang bodoh. Maknanya aku lebih bodoh daripada itu. Buat apa aku percaya kamu? Dan kemudian bila mana mereka mengatakan seperti itu, ayat hardik kepada Nabi, mencaci Nabi, pada ketika itu mereka pergi ke kawasan belakang mereka, perkampungan, dan kemudian mengatakan kepada pemuda-pemuda daripada orang Taif pada ketika itu untuk menyerang baginda Nabi SAW, menyerang Nabi. Dan kemudian pembesar tu menyuruh untuk membawa apa? Batu-batu untuk dibaling kepada Nabi SAW. Sebab apa mereka tidak mahu menerima Nabi agak-agak? Sebab apa? Sebab sekiranya mereka menerima Nabi, habislah kekuasaan bagi mereka. Mereka tu kan penghulu, ketua kampung dan sebagainya. Kalau bagi kat Nabi, tempat ni habislah. Mereka tak ada kuasa dah. Sama juga bila sampai Nabi dekat Madinah, Nabi sebarkan Islam, Nabi jadi yang paling besar dekat Madinah, betul tak? Sama juga sini. Bila mana Nabi sampai dekat sini, kalau orang tu terima sikit, dia kata tidak adalah kekuasaan bagi mereka. Lebih baik aku tak bagi daripada aku bagi. Itu yang membesar tu fikirlah. Dan kemudian bila mana pembesar tu mengarahkan orang-orang Taif ataupun pemuda-pemuda Taif untuk berada dekat kawasan ini, para jemaah, kawasan perjalanan yang kita lalu tadi, pada masa itulah
orang-orang ataupun pemuda itu membalingkan batu kepada Nabi SAW. Zaid bin Harithah ni mempertahankan Nabi lah supaya Nabi tak kena batu. Tapi orang-orang kota Taif ini ataupun pemuda kota Taif ini terus baling kepada arah Nabi. Mereka tak baling kepada muka Nabi terlebih dahulu. Mereka tak baling kepada muka Nabi, tapi mereka baling terlebih dahulu kat mana para jemaah? Di kaki Nabi SAW terlebih dahulu. Baling di kaki Nabi supaya apa? Nabi tidak boleh berjalan. Nabi tak boleh berjalan. Sehingga kan malaikat Jabal, iaitu malaikat apa? Malaikat penjaga bukit bertanyakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku melihat kaki kamu itu ataupun kasut kamu itu sedang, bila mana mereka membalikkan batu kepada kamu itu, wahai Rasulullah, darah itu bertakun dekat kasut kamu. Darah itu bertakun dekat kasut kamu, wahai Rasulullah. Sedih aku melihatnya, wahai Rasulullah. Apakah kamu ingin melihat aku menterbalikkan dua bukit ataupun dua jabal, iaitu yang namanya adalah Jabal Ka'kain yang berada dekat kota Mekah, kota Taif ini. Jemaah tengok tadi Jabal Ka'kain, dan kemudian satu lagi jabal yang dinamakan sebagai Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais ni Rasulullah, malaikat Jabal ni nak menterbalikkan di kota Mekah. Sebab apa? Agak-agak sebab apa? Sebab mereka ini tidak mahu menerima kamu dengan sebaik mungkin, wahai Rasulullah. Kemudian bila mana Nabi SAW mendengar seperti itu, agak-agak Nabi katakan apa pada jemaah kepada malaikat? Nabi cakap iya ke boleh ke? Nabi tak cakap iya pun. Boleh malaikat Jabal, terbalikkan saja. Mereka dah buat aku. Tak ada jawab macam tu Kalau kita macam mana agak-agak? Tak apa, buat je, tak ada masalah. Macam tu. Tapi Nabi SAW dia mengatakan ayat yang kita tak boleh fikir tau para jemaah. Nabi hanya berkata kepada malaikat Jabal, wahai malaikat Jabal, mungkin jangan kamu melakukan seperti itu, wahai malaikat Jabal. Sesungguhnya mungkin selepas ini anak-anak cucu mereka yang akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya, jangan kamu menterbalikkan kepada mereka. Sebab itu Nabi ni boleh lagi bersabar lagi dengan orang-orang Taif, sedangkan kaki Nabi dah penuh dengan darahnya. Dan kemudian bila mana Nabi SAW bila dah sakit, Rasulullah terduduk dekat kawasan Masjid Qum. Dia menyikukan badannya sebab dia rasa macam tak larat pada jemaah. Bila Nabi nak bergerak menuju balik pulang ke kota Mekkatul Mukarramah, Rasulullah berhenti sekali lagi di kawasan Addas. Sebab apa? Nabi tak larat nak berjalan. Yang saya katakan tadi adalah ladang kebun daripada Rabi'ah. Rabi'ah yang mana? Rabi'ah kemudian yang punyanya juga adalah Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah ini adalah anak kepada Rabi'ah. Bila mana Utbah dan Syaibah ni mengatakan kepada Addas, wahai Addas, tadi aku nampak dekat situ ada orang yang sedang bersandar dekat apa? Pokok kita. Ada dua orang yang tengah bersandar dekat pohon kita. Pada ketika itulah pergilah kamu ke sana Addas, berikan mereka adalah seranting, orang kata seranting anggur. Betul tak? Seranting boleh lah seranting anggur, bagi kepada mereka, berikan mereka makan. Bila mana Addas dengar macam tu, Addas pergilah kepada baginda Nabi SAW. Dan kemudian bila mana pergi ke baginda Nabi SAW, sehingga kan bila sampai dekat Nabi, Addas ni terus bagi kepada Nabi. Dan kemudian Nabi sebelum memakankan anggur tersebut, apa yang dibacakan oleh Nabi? Dengan basmalah lah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa yang dinyatakan oleh Addas, kamu ini sebenarnya bukan daripada sini, betul? Tanya terus, kamu ni sebenarnya aku pasti bukan daripada sini. Sebab orang-orang Taif ini tidak pernah menyebut ataupun membaca sebagaimana kamu membaca. Dan aku pernah mendengar bacaan kamu ni dekat tempat aku. Addas ni adalah daripada mana? Ninawa. Ninawa ni dekat mana? Di Iraq. Ninawa ni adalah dekat kawasan Iraq. Di tempat aku ada seseorang yang membacakan sebagaimana kamu membacakan sebelum kamu makan. Iaitu nama seorang itu adalah Yunus bin Matta. Kemudian Nabi mengatakan, menyambut apa yang dikatakan oleh Addas, ya, sesungguhnya ada seorang sahabat aku, namanya adalah Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ni siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Sesungguhnya ada seorang sahabat aku, dikatakan ada orang yang pernah mengatakan seperti kamu. Itu adalah namanya adalah seorang di kawasan kampung aku adalah Yunus bin Matta.
Ya betul. Sesungguhnya yang Yunus bin Matta itu adalah seorang apa? Nabi dan juga Rasul. Dia juga adalah seperti aku. Bila mana Adas ini mendengar apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, seperti itu, Adas ni terus mengucuk siapa? Dahi baginda Nabi SAW di atas ubun-ubun Nabi. Kemudian apa yang dikatakan? Aku ingin beriman kepada kamu, wahai pemuda. Kemudian bila mana dia katakan ataupun Adas mengatakan kepada Nabi seperti itu, barulah Adas ini mengucap 2 kalimah syahadah bersama dengan Nabi SAW. Kalau kita ikutkan mengenai peristiwa ini ataupun sirah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, selama mana Rasulullah berada dekat kota apa ni? Kota apa ni? Kota Taif ni. Kota Taif. Kota Taif ini, Rasulullah berada dekat sini lebih kurang dalam 10 hari. 10 hari wahai jemaah, 10 hari. Tapi selama 10 hari itu berada dekat kawasan rumah yang dinamakan sebagai rumah ibu susuan Nabi. Sehinggalah daripada itu, hanya daripada perjalanan 10 hari itu, hanya berapa orang yang masuk Islam para jemaah? Daripada Nabi berjumpa dengan pembesar, Nabi bergerak nak pulang, berapa agak-agak para jemaah? Seorang saja. Siapa tadi? Siapa? Ada seorang saja yang masuk ke dalam agama Islam dan beriman kepada Nabi. Sebab dia yang mengenali Nabi. Sebab apa? Dia sendiri yang datang dan mendengar. Sebab apa? Dia tahu bahawa Yunus bin Matta itu adalah seorang Nabi dan juga Rasul. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada Yunus bin mengatakan kepada Adas. Jadi dia seorang saja sepanjang 10 hari Nabi datang ke Taif berapa kali para jemaah? Nabi datang ke Taif adalah 3 kali. 3 kali. Yang Nabi datang itu ataupun 10 kenabian, pada saat ke 10 kenabian Nabi itu adalah kali yang pertama Nabi mencuba untuk, Nabi berfikir bahawa dah lama dah dia dah berdakwah dekat kota Mekah, sehingga kan orang tak mahu menerima Nabi. Jadi Nabi setelah umumkan peristiwa itu adalah tahun kesedihan, Nabi ni nak mengubati hati Nabi. Dan kemudian Nabi merasakan orang-orang Taif akan menerima Nabi. Tapi sama juga apa yang terjadi kepada baginda Nabi SAW. Walaupun tapi kalau kita nak lihat bahawa jauhlah perbezaan di antara Taif dengan Mekah, betul tak? Mekah Nabi memang dah duduk lama. Tapi Mekah dah duduk lama. Kemudian kalau kita fikirkan penduduk Mekah tu seharusnya menerima Nabi, betul tak? Sebab Nabi adalah orang baik dan mereka menghormati Nabi sebelum datang Islam. Tapi bila datang Islam, lain pula ceritanya. Sebagaimana juga kalau dekat Taif itu hanya 10 hari je. 10 hari saja Nabi datang ke sini dan kemudian berdakwah. Orang juga tidak mahu menerima Nabi, melainkan seorang hamba lah, orang kata. Seorang hamba yang namanya Adas yang masuk ke dalam agama Islam para jemaah. Itulah peristiwa yang terjadi di antara laluan itu sehingga ke malaikat nak menterbalikkan 2 bukit, iaitu bukit Jabal Ka'kir dan Jabal Abi Qubais, sebab melihat Nabi dalam keadaan orang kata parah kakinya, sehingga kan malaikat sendiri mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya aku sedih melihat kamu wahai baginda Nabi SAW. Jadi insya-Allah para jemaah, dan bagaimanakah sebenarnya kemudian bila mana mendengar tengok bagaimana asalnya Al-Batu Sa'diyah adalah di kawasan perkampungan Bani Sa'ad ini. Perkampungan Bani Sa'ad inilah di mana pada detik itu, pada masa itu, orang-orang di kawasan perkampungan Bani Sa'ad ataupun di kawasan Taif ini terlalu kering para jemaah. Orang kata sebagai apa? Kemarau. Datangnya kemarau bagi kota Taif, sehingga kan mereka tak boleh buat pekerjaan ataupun tak boleh apa-apalah, tak boleh bercucuk tanam, tak boleh nak mencari duit, tak boleh nak mencari rezeki mereka. Susah mereka sebab kering sangat kota Taif ini. Pada ketika itulah para jemaah, bila mana orang-orang perkampungan Bani Sa'ad ini, dia pergi ke kawasan, mereka berbincang dan mereka ini nak pergi turun ke mana? Turunlah ke kawasan kota Mekah, sebab kota Mekah boleh mencari rezeki mereka bukan dalam bercucuk tanam, tapi rezeki mereka adalah dengan memberi susu ataupun menjadi ibu susuan kepada orang-orang di kota Mekah. Kemudian orang-orang
perkampungan Bani Sa'ad ataupun wanita-wanita Bani Sa'ad ini yang menjadi yang telah menggelarkan diri mereka adalah seorang ibu pada ketika itu. Pada detik itulah mereka turun dalam keadaan mereka nak mencari rumah-rumah ataupun ibu rumah-rumah yang menjadi ingin boleh mendapatkan mereka sebagai pekerjaan bagi mereka. Dia macam tu. Akhir sekali, yang mana orang kawan-kawan daripada Halimatul Sa'diyah ni pergi terlebih dahulu. Mereka turun terlebih dahulu sehingga kan mereka dah dapat tuan mereka. Halimatul Sa'diyah ni turun hujung-hujung. Bila turun di hujung-hujung ni, bila sampai saja Halimatul Sa'diyah berjumpa dengan kawan-kawan yang dah sampai terlebih dahulu di Kota Mekah, bertanyalah, beritahulah kepada siapa? Halimatul Sa'diyah, wahai Halimatul Sa'diyah, kami dah dapat apa? Tuan kami, tuan-tuan kami. Kamu belum mendapatkannya sebab kamu baru sampai, wahai Halimatul Sa'diyah. Tapi kami tahu ada satu rumah yang mana berhampiran dengan mana? Berhampiran dengan Masjidil Haram ataupun berhampiran dengan Kaabah. Ada satu rumah yang masih lagi belum mempunyai ibu susuannya. Kemudian pergilah Halimatul Sa'diyah pergi ke kawasan rumah, iaitu rumah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ibunya adalah siapa? Aminah ada dalam rumah itu. Kemudian pergilah ke kawasan rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jumpa. Sedang kebetulan pula pada masa itu Aminah ni dia kekurangan susu baginya. Sebab itulah bila mana dia kekurangan susu, dia nak sangat ibu susuan, nak berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Halimatul Sa'diyah, terus diberikan, masuk rumah terus berikan. Sebab dia terus dapat pekerjaan dia, berikan susu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun baginda Rasulullah. Bila berikan, sebenarnya dia tak kenal pun siapa Nabi sebenarnya. Tapi bila mana dia memberikan susu kepada anak tersebut, terus rasa apa orang kata? Rasa kasih sayang dia kepada Nabi, rasa cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita pula kalau tak tahulah, saya tak tahu. Tapi mungkin dia seperti itu kan. Mungkin rasa kita tak apalah, bagi sahaja, kita tak rasa apa-apa. Tapi bila mana Halimatul Sa'diyah memberikan kepada anak tersebut ataupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, timbul rasa sayang dan cinta kepada anak tersebut, sehinggalah diberikan susu tu sehingga umur berapa tahun para jemaah? Sehingga 2 tahun. Sebab itulah keafdalan bagi ataupun disunatkan juga kita, ataupun keafdalan bagi ibu-ibu yang mengandung ataupun mengeluar ataupun melahirkan anak, diberikan sebanyak 2 tahun sebagaimana diafdalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah itu adalah sedikit kisah Nabi yang ataupun kisah sirah terjadi di Taif, bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian bagaimana perjalanan Nabi sampai, kemudian bagaimana perjalanan Nabi terjadi. Orang-orang di kota Taif dia melakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.